الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون Allah Subhanahu wa taala berfirman Ba'da a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir Mafhum ayat pada ayat yang ke-12 dalam suratul Mulk Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana sesungguhnya yang takut kepada Rabbmu, kepada Rabb mereka yang gaib semasa tidak dilihat orang bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Sekalian para tetamu Allah, para pimpinan, Tuan Kuasa Ibnu Mas'ud, para asatizah, para pencinta dan penuntut ilmu yang berada dalam halaqah ini maupun berada di alam maya. Dulu, kini dan selamanya kita bertasdik, mengucapkan hamdalah, rasa syukur saya dan kita semua kepada Allah. Terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang asalnya kita tiada, kemudian diadakannya kita. Kemudian kita mendengar dengan baik. Allah izinkan kepada saya dan kita semua pada pagi ini, wasilah dengan satu ayat ini, Allah nyatakan dengan jelas, sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka yang gaib, semasa tidak dilihat orang bagi mereka keampunan pahala yang. Ayat ini keberadaan pada ayat yang ke-12 dalam suratul Mulk, menyambung bicara pada malam tadi bagaimana Allah menyebut ganjaran yang
bagi mereka yang takut kepada Rabb-Nya dalam keadaan tidak melihat Allah yang gaib pada pandangan manusia. Takut dengan maksud pada ayat ini yakhsyallah, yakhshawna rabbahum, yang dimaksudkan adalah mereka mengawal diri daripada melakukan perkara yang haram padahal mereka tidak melihatnya. Tidak melihat siapa? Kita semua tidak mampu melihat Allah. Namun kita percaya dan yakin keimanan sebenar Allah Maha melihat. Allah maujud. Allah ini ada sentiasa, yuhyi wa yumiit. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, terus menerus menguruskan makhluknya. Walaupun tidak dilihat pada pandangan mata kasar, namun sebahagian insan mereka beriman dengan keimanan sebenar, tasdik mereka meyakini betapa walaupun tidak dilihat, tidak kelihatan Allah ni secara dalam keadaan zahiriah, namun keimanan menyebabkan mereka berhati-hati dengan tindakan ataupun segala apa amal laku yang mereka lakukan. Satu muallim menyatakan, Ibn Ata'iyah menyatakan, golongan yang mendapat kelebihan ini kekal mentaatinya walaupun ketika berseorangan. Ibn Ata'iyah rahimahullah menyatakan, ada di kalangan insan Allah Subhanahu wa taala pilih dia dan pelihara dia. Allah jamin keselamatan dan kesejahteraan. Diberinya perlindungan bagi mereka yang menuruti segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa sedaya upaya apa yang Allah tegah. Maka makam itu makam takwa. Bila makam takwa, bertakwa yang sebenarnya di sisi Allah, bukan di sisi makhluk maupun di sisi manusia. Allah telah sebut dalam ayat yang lain, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan menemani golongan yang bertakwa dan golongan orang-orang yang mempertingkatkan iman, amal. Mereka giat beramal, mereka mujahadah beramal dalam ketaatan sehingga tahap ikhlas beribadah kepada Allah. Ayat inilah di antara juzuk untuk menghuraikan sinonim dengan satu ayat yang berada dalam suratul Mulk pada ayat yang kedua. Bila mana Allah nyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji sekalian kamu siapakah yang lebih baik amalnya. Amalan ahsanu amala, yang lebih baik, amalan yang terbaik mengikut Fudail bin Iyad menyatakan, iaitu orang yang bertakwa dan ikhlas beribadah kepada Allah. Tingkatan maqam yang terbaik ahsanu amala, iaitu orang yang mencapai tahap tingkatan amal, iaitu mereka takut kepada Allah dengan dalam penghayatan kejiwaannya, sehingga kan dalam masa yang sama dia ikhlas beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Alangkah menakutkan apabila kita melalui zaman sekarang, kita melihat dalam konteks semasa ini. Seumpama sekarang yang manusia mampu melakukan dosa dengan mudah apabila berseorangan diri, jauh daripada pemerhatian orang,
sedangkan di tangannya ada tablet, iPad dan sebagainya. Semudah dengan hanya menekan butang tertentu, mampu membawa seseorang itu meneroka alam tanpa sempadan. Elok sangat pagi ni. Oleh kerana pelajar Banin ni nak cuti hari ni. Ayat ini Allah susun format tarbiyah untuk saya dan kita semua. Bicara saya ni menyambung bicara yang semalam. Kita berhenti pada wakaf yang ke-11. Tiba-tiba Allah izinkan kita mendengar pada ayat ke-12 dalam suratul Mulk ini. Maka fitnah yang sebenarnya apabila kita berada di zon yang selesa. Zon yang selesa. Dalam Kurantin seumpama medan ilmu seumpama di Ibn Mas'ud ini, formatnya insya-Allah boleh kawal. Formatnya insya-Allah boleh kawal. Tapi nak menjamin keselamatan kita dari segi kejiwaan kita, nafsu kita, amal perbuatan kita dan sebagainya apabila di luar masjid, di luar surau, di luar medan madrasah ni. Waktu itulah sebenarnya memang menguji semua pelajar. Termasuk yang bercakap, termasuklah yang mendengar. Ni balik ni mak ayah, umi wa abi ataupun ahli rumah akan serah. Salah satu mereka akan serah handphone. Handphone. Jadi sila angkat tangan. Pelajar Banin ini, siapa yang tidak ada handphone, bila balik rumah mak ayah dia tak bagi handphone, sila angkat tangan. Sila angkat tangan dengan jujur. Baik, turun tangan. 3 orang mewakili jumlah berpuluh orang pada pagi ini. Mudah-mudahan yang tidak diberi handphone ini Allah istiqamahkan sampai entum ni. Sampai bila? Sampai maknanya khatam Quran, khatam hafazan, sampai nak sambung IPTA, IPTS tu, waktu tu haruslah pakai. Tapi waktu belajar ni sebenarnya, waktu di bawah form 5, orang putih sebut tingkatan 5, ataupun di bawah untuk khatamkan hafazan ni, telah mengambil pengalaman individu-individu tertentu. Mereka menyatakan mereka yang cermelang dari segi hafazan kerana mereka tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Yang asalnya mubah boleh jadi hukum dia berubah menjadi apa? Berubah jadi haram. Handphone ni iPad ke, tablet ke, komputer pun hukumnya harus mubah. Dia macam pisau. Sekiranya diguna pakai dengan bijaksana, maka akan berhasillah. Boleh meraih kebajikan, boleh meraih pahala dan boleh meraih redha Allah. Tapi bila mana kita diuji bila duduk seorang-seorang. Ini untuk pakej pelajar. Pakej rangsangan pelajar. Bila duduk seorang-seorang, itu yang mencabar. Bukan pelajar saja. Dengan ustaz, dengan imam, dengan jawatan kuasa, dengan orang berilmu, dengan orang beramal pun Allah uji. Waktu duduk seorang-seorang, mak ayah semua yang menyaksikan pertemuan pada pagi ni, kalau nak tahu anak ke cucu kita ni ada something wrong, bila dia kerap masuk bilik, bila dia kerap, dia menghilangkan diri, dia mengamal satu amalan apa? Itu ghaib, amalan ghaib, menghilangkan diri. Sekejap hilang, sekejap hilang, sekejap hilang, sekejap berkurung. Ingatkan berkhaluah jugalah. Rupanya berkhaluah dengan apa? Dengan handphone. Cabarannya bila tangan di handphone ini. Musannaf kitab ni, bukan saya sebut, tapi musannaf kitab ini menyatakan pada masa berseorangan diri hanya iman dan nafsu yang berbicara. Jika dia menuruti nafsunya, maka dia mampu membuat berbagai-bagai maksiat, bermula dengan melihat maksiat hingga akhirnya dia pun berasa mudah untuk berbuat maksiat.
maka kita baca doa wal iyazubillah. Cuba baca. Wal iyazubillah. Bila ada kita mendengar khabar-khabar yang menakutkan, merupakan azab ataupun sesuatu yang fujur, kejahatan maupun keburukan, kita minta perlindungan Allah langsung, on the spot, orang putih sebut, on the spot minta perlindungan Allah, daripada perlindungan daripada kejahatan yang boleh menimpa saya dan kita semua. Sahih, maknanya iman sedang berbicara di waktu kita duduk seorang-seorang, ataupun akal, ataupun nafsu, ataupun pengaruh qarin, ataupun pengaruh syaitaniah. Duduk dalam ni pun ada pengaruh ni. Duduk dalam madrasah ni, walaupun madrasah tahfiz, sepanjang rehlah saya beberapa tahun selama ini ke hulu ke hilir dan sebagainya, ada report yang sampai memang sungguh berlaku di pusat-pusat pengajian ni Allah uji. Bukan setakat Allah uji pelajar, Allah uji sekali dengan pengurusan, Allah uji sekali dengan para asatizah. Maka kita balancing baik-baik, kita letakkan ilmu Allah ni di tengah-tengah kita. Jadi alhamdulillah waktu pagi ni, bila kita berhimpun berada dalam halaqah ilmu, kita letakkan ilmu wahyi ni di tengah-tengah kita. Maka kita akan mendapat titik noktah yang sama. Kenapa? Kita nak pergi tempat yang sama, kiblah kita yang sama, Nabi kita yang sama. Maka kita nak kembali kepada Allah yang sama. Nak kembali kepada Allah yang sama, yang dalam keadaan kita tidak melihat Allah, tapi keimanan kita menyatakan secara rasmi Allah ni Al-Basir, Allah ni Al-Alim, Allah ni Al-Hasib, Maha menghisap, Allah ni Al-Muttaqin. Jadi kalau nak tahulah seseorang itu bertakwa sampai pada satu tahap yang Allah redha, dia ada beberapa sifat dia, kejiwaan dia. Kejiwaan ni sila catat, para pelajar ni sila catat ni. Tanda-tanda seseorang itu bertakwa kepada Allah. Ni tanda-tanda disyarahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di antara kejiwaan dia mempunyai satu sifat, iaitu adanya muraqabah. Ini bahasa kitab. Muraqabah. Muraqabah ni apa? Saya bagi poin dulu. Muraqabah pertama, muraqabah. Jadi bakikan, ada renggangkan sikit untuk tulis nota. Jarakkan sikit untuk tulis nota sikit. Kemudian yang kedua, muhasabah. Dan yang ketiga, mujahadah. Pertama, juzuk kejiwaan dia bila ada muraqabah. Muraqabah ni apa? Muraqabah ni kita penghayatan seseorang itu tentang pengawasan Allah pada diri dia, pada alam kehidupan ini. Allah Rabb, Allah Rabb. Allah ni mengawasi, mentadbir, menjamin, dan sebagainya. Maka kejiwaan dia, hati dia, akal dia hidup, dia merasai pemerhatian Allah 24 hours. Saya sendiri boleh sebut, tapi sejauh mana kita kena usahalah. Kita kena ada keyakinan Allah ni maha melihat kita lebih daripada CCTV, lebih daripada pemantauan mak dan ayah, lebih pada pemantauan mudir ataupun guru disiplin dan sebagainya. Malu sungguh, ingat malu sungguh kalau andai kata ahlu Al-Quran mempunyai perangai menyalahi Quran dan hadis. Aib. Kita belajar Quran, kita tadabbur Quran, berusaha untuk beramal dengan Al-Quran sampai tahap maknanya merealisasikan Quran ini, manhaj Quran ini dalam kehidupan kita. Malu sungguh kalau hafaz Quran, tadabbur Quran, dah boleh faham sikit sebanyak tentang ayat-ayat Allah, tiba-tiba melakukan sesuatu something wrong. Malu. Ni soal akhlak.
soal akhlak. Innama bu'istu liutammima karimal akhlak. Salihal akhlak. Satu lafaz, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Tidak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Jadi kena ingat para pelajar semua, homework untuk hari ini, pastikan akhlak Al-Quran itu dapat dijaga dengan baik dan terpelihara. Apa saja amalan yang telah antum ada di sini kena terjemahkan di luar. Walaupun belum khatam. Contoh belum khatam ataupun apatah lagi dah khatam. Jaga image golongan hufaz. Jaga image status kita sebagai seorang yang para penghafal Quran. Jaga. Malu. Dan lebih malu sebenarnya bila kita kena malu pada diri kita sendiri. Kalau kita buat sesuatu something wrong, itu iman sedang berbicara. Kita seandainya terlajak, gelincir, angkat kaki, terus mohon perlindungan kepada Allah, mohon maghfirah dulu, mohon perlindungan Allah, minta Allah kuatkan balik hati ini. Kerana tak ada siapa pun maksum melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi homework, di antara homework untuk kalian pelajar ni, bila balik hati-hati. Walaupun ada 5 hari katanya bercuti, apatah lagi tempoh PKPB baru-baru ni. 3 bulan katalah bercuti. Allah Rabbi. Cuba enta buka skrin sekarang. Masing-masing pandang ke depan, cuba buka skrin. Pandang, imajinasikan album antum sendiri. Rekod kitab amalan, dalam kitab amalan kita ni sebenarnya ada kitab, dia panggil kitab amalan. Kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. 2 malaikat yang mulia di sisi Allah mencatat segala amal perbuatan, hatta perkataan maupun perbuatan tidak terlepas sedikit pun. Sebarang patah perkataan. Jadi malu kalau penuntut ilmu yang menghafal Quran ini ataupun penuntut ilmu agama termasuk muslimin muslimah, malu kalau keluar perkataan babi. Maaf saya sebut. Kalau keluar perkataan bodoh, kalau keluar perkataan macam-macam perkataan yang tak sepatutnya terkeluar tu, kadang-kadang terkeluar. Boleh jadi setengah ni pasal mungkin dia dalam kuarantin, dalam medan ilmu dia terkawal. Tiba-tiba dia bila di luar lapangan dia macam burung. Bila burung, entu boleh fikir tak? Bila burung, dia duduk dalam sangkar. Tiba-tiba ada ruang dia boleh keluar. Satu ketika tu maka dia keluar, dia bebas terbang ke hulu ke hilir. Jadi begitulah andaian yang mudah saya dan kita semua faham. Bila keluar daripada medan ini, maka antum kena ingat satu homework, jaga iman, jaga amal. Istiqamahkan baca suratul Mulk walaupun di rumah masing-masing. Di sini dibaca pada malam hari kan. Di rumah masing-masing ada berapa hari nanti, bacalah. Istiqamahkan solat sunnah. Jangan sampai umi dan abi suruh, antum sendiri buat. Allah Rabbi, sejuknya hati mak ayah ni kalau anak-anak melantu ke cucu, dia boleh bingkah bangun, dia mendirikan solat di waktu duha, dia boleh bangun sebelum azan subuh. Allah sajalah yang mengetahui isi hati mak ayah ni. Walaupun mereka tak berbicara, sebenarnya antum menggembirakan mak ayah. Bila antum balik, kalian balik, tiba-tiba tengok kali ni balik, nampak kesungguhan ataupun sedikit perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh kalian.
bangun sebelum subuh, dapatkan 2 rakaat, dapatkan solat witir sebelum tidur ataupun sebelum azan subuh. Entah ada satu technical problem, pengalaman saya lah, saya ada 4 orang anak. 4 orang anak. Anak kandung 4 orang. Nak sebutnya apa dah ni? 4 orang anak ni, alhamdulillah Allah telah tamamkan, dua telah hafizah. Satu lagi, 2 lagi on the way. Jadi saya bercakap berdasarkan ilmu dan pengalaman. Jadi nak sebut apa? Hanya Allah saja yang tahu. Bila mak ayah ni tengok anak-anak ni dia melakukan amal-amal sunnah. Solat sunnah di rumah, baca Quran, jangan sampai tak keluar suara ni. Balik rumah jangan sampai tak keluar suara. Suara tu macam berat nak keluar. Tapi di lapangan medan ini dikeluarkan suara kerana baca Quran. Tiba-tiba balik rumah jangan sampai tak keluar suara. Baca Quran tu sosik. Baca perlahan. Jadi sufi pula. Jadi sufi, baca sampai tak keluar suara. Sedangkan balancing kalau di sini hantar jaharkan suara, di rumah pun jaharkan suara. Dan mak ayah dia seronok kalau dengar anak-anak ni membaca Quran. Dan saya yakin sebahagian besar di antara kita lebih baik bacaan daripada bacaan mak dan ayah kita. Kerana antum ni belajar, antum ni talaki. Jadi jaharkan suara. Balik ni jaharkan suara. Pergi ke masjid, solatul jamaah. Kalau boleh jadi imam, silakan. Syekh kita dah khatam, alhamdulillah, siru ala barakatillah. Kalau orang tolak ente jadi imam, bismillah. Pegang amanah Allah dan Rasul itu, bismillah. Pegang amanah ibu bapa, pegang amanah guru ni, kita praktikal dah, bukan teori je, praktikal. Termasuk ni kalau boleh ni semua ni jadi, paling kurang pun jadi muazzin. Ni yang ramai-ramai ni pelajar ni, paling kurang pun antum jadi muazzin. Himat sokongan. Kalau katalah muazzin yang senior tak bagi azan dan sebagainya, kita himat sokongan dalam masjid dan surau tu bersihkan. Jadi tok siap pun tak apa. Di antara minit-minit akhir saya nak berkongsi sedikit pengalaman untuk mentarbiah nafsu ini supaya tawaduk, kita rendahkan hati kita. Di India, di Pakistan, di beberapa madrasah, Maulana sendiri, bukan Maulana. Maulana ni dipanggil Syekh lah, ataupun dipanggil Kiai di Nusantara ni. Maulana dia dah halim dah, orang menghormati dia, dia imam yang khabir. Tapi dia asuh, dia didik nafsu dia ni, dia pergi tu, dia cuci tandas. Telah dilakukan oleh almarhum Tuan Guru, mantan Menteri Besar Kelantan. Kerana dia mendapat didikan di India dan di Pakistan, jadi dia guna kaedah tu. Walaupun pada waktu itu dia memegang amanah pentadbiran kerajaan negeri Kelantan, tiba-tiba didapati pada antara sebelum subuh, pukul 3, pukul 4 pagi tu, ada orang duk gosok cuci tandas. Rupanya ada satu orang ustaz ni, dia musafir, dia berhenti di Masjid Pulau Melaka tu, dia berhenti, dia beriktikaf seketika. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu di luar sana. Di luar masjid, sebelah masjid tu ada tandas, ada pekarangan tandas. Rupanya tengok-tengok dalam sama-sama Tok Guru. Dia tengok-tengok, rupanya Tok Guru sedang Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar Kelantan sedang cucikan tandas. Tok Guru buat gapo ni? Tok Guru buat gapo ni? Inilah cara dia kata, inilah cara dia untuk mentarbiah nafsu hati dia, menghilang keakuan pada diri dia, besarkan diri, melainkan kita semua sebagai hamba kepada Allah. Bila kita buat kerja amal begitu, yang bawah-bawah ni kita buat kerja cuci tandas, cuci sikit-sikit mana yang patut, walaupun tak dapat semua, subhanallah,
itu mentarbiah saya dan kita semua ahlul Quran. Kena jangan ada sifat bangga diri, jangan takabur sama sekali. Jangan kita rasa kita dah hafiz maka kita lebih pada orang, melainkan kita kena rasa kita ni berat ni tanggungjawab Allah dan Rasul, berat ni amanah Allah. Hatta ibu bapa kepada kita, kita kena pelihara. Dan guru, amanah guru kepada murid-murid tentu ada di waktu cuti ni dan sebagainya. Jadi akhirnya landing time pada pagi ni, ayat ini memadai kepada saya dan kita semua. Bila kita menghayati ayat seumpama ini, maka merupakan bekalan untuk kita pergi ke mana pun. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ayat itu berada pada ayat dalam suratul Mulk juga. Bagaimana Allah menyatakan huwallazi, dialah menjadikan bumi. Bumi ini untuk mudah kamu guna pakai bumi ini untuk rehlah. Pergilah ke mana penjuru. Ke mana penjuru pergilah, ke mana penjuru dunia ini. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan rezeki, maka kita carilah rezeki yang baik, yang baik-baik, yang baik-baik, masya-Allah. Menjadikan kamu bagaimana dibentangkan rezeki, carilah rezeki yang baik-baik. Kemudian itu ayat ke dalam suratul Mulk lah. Suratul Mulk, wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Tentang bagaimana pada ayat yang keberapa tu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada ayat keberapa? Suratul Mulk ke surah? Ayat 15. Ayat ke-15. Ayat ke-15. Di hujung itu Allah nyatakan dan kepadanya akan kembali, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya akan kembali. Kita semua ni akan kembali kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ke mana kita pergi sebenarnya? Bila mana kita ada manhaj Quran dan sunnah ini, kita guna pakai sebaiknya pendekatan sukatan ilmu Allah dan sunnah Nabi SAW ini, maka kita akan terpelihara. Siru ala barakatillah. Berhati-hati dalam perjalanan kehidupan baki, hayat kehidupan saya dan kita semua. Istiqamahkan dengan iman, dengan amal yang saleh sampai tahap takwa. Maka dalam masa yang sama kita tamamkan tadi tentang muraqabah, kemudian muhasabah, sentiasa muhasabah, dan kemudian mujahadah. Sifat orang bertakwa itu sifatnya mujahadah, giat beramal, dan sentiasa muhasabah. Muhasabah yang paling lewat iaitu sebelum tidur. Yang paling awal di waktu pagi, di waktu subuh inilah paling awal. Waktu subuh paling awal muhasabah diri kita. Lihat, kita cermin diri kita, betapa bagaimana status kita sebenarnya. Allah saja yang tahu. Tak ada siapa yang tahu keadaan hakikat diri kita. Maka kita boleh muhasabah. Telinga yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap, tangan dan kaki yang diguna pakai, termasuk akal fikiran yang berfikir, hati yang berperasaan. Jadi muhasabah. Kemudian yang terakhir iaitu mujahadah. Giatlah beramal. Mujahadah. Ada 3 ni. Inilah tingkatan makam takwa yang hakiki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah sekadar ini. Maka kita tutup dengan sedikit lafaz ini bagi meraih maghfirah, meraih rahmah barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah,
لا إله إلا الله هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله لا إله إلا الله هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala pujian bagimu ya Allah. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk yang diciptakannya. Wa ridha nafsihi, sebanyak bilangan hamba yang Allah redha. Wa zinata arsyihi wa midada kalimati, sebanyak dakwat seberat timbangan arash dan sebanyak dakwat pena kalam Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma rzuqna. Wahai Allah, ampunilah kami, dan wahai Allah, rahmatilah kami dan rezekikan kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya Allah. Dikaulah yang mentadbir sekalian urusan ya Allah, al-mulk, yang merajai kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat ya Allah. Dikaulah menyaksikan menjadi saksi utama kami dan para malaikat mencatat sekalian amalan kami, zahir dan batin kami. Sesungguhnya Engkau lah mengetahui ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Ya Allah, betapa beruntungnya kami ya Allah menjadi ahlimu ya Allah, ahli partimu ya Allah, yakni ahlu Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kesemua di kalangan kami yang hadir pada pagi ini ya Allah sebagai ahli partimu ya Allah, yang mendapat maghfirah, mendapat keberkahan, mendapat keredaanmu ya Allah. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya Allah. Namun peliharalah akan kami ya Allah segenap kehidupan kami ya Allah, dalam kehidupan baki hayat kehidupan kami ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira, hisablah kami dengan hisab yang mudah ya Allah. Maka Dikau masukkan sekalian kami dalam golongan yang menerima kitab amalan di sebelah kanan. Allahumma hasibna hisaban yasira ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya Allah. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din ya Allah. Ilhamkanlah akan kami rasa syukur atas nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami dan kepada ibu dan bapa kami, agar kami melakukan amal-amal yang salihin dan masukkan kami dalam golongan hamba-Mu yang salihin.
Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua ibu dan bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semenjak kami masih kecil ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah pada sekalian kami ya Allah, pada pasangan kami ya Allah, pada anak-anak kami ya Allah, di kalangan menantu kami ya Allah, maupun di kalangan cucu-cucu kami ya Allah, saudara mara kami, kakak, abang, adik-beradik kami ya Allah. Berikanlah kami petunjuk dan ketakwaan dan pemeliharaan dan kecukupan ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin ya Allah. Wasilah dengan niat ibu dan bapa kami ya Allah, untuk menjadikan kami, mendoakan kami sebagai anak yang soleh solehah ya Allah. Maka Engkau makbulkanlah ya Allah tawassul dengan niat mereka ya Allah. Sempurnakanlah kehidupan kami ya Allah. Khatamkanlah sebahagian sekalian hafazan kami ya Allah, di kalangan anak-anak hufaz ini ya Allah, maupun di kalangan ahli keluarga kami ada yang menjadi hafiz-hafizah ya Allah, dan beriman dan beramal dengan amalan-amalan menepati dengan ilmu dan ittiba dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna nas'aluka la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, datangkanlah perasaan takut kepadamu ya Allah, dan datangkanlah perasaan malu kepada diri kami sendiri, malu kepadamu ya Allah, yang menjamin ketakwaan kami di sepanjang baki hayat kehidupan kami ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, akhirkanlah umur kami ke sudah yang baik. Janganlah Engkau akhirkan umur kami ke sudah yang tidak baik ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, selesaikanlah segala urusan kami ya Allah, hubungan denganmu maupun hubungan dengan sesama insan ya Allah. Maka Engkau sempurnakan dengan taufik dan hidayahmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Saudara seakidah dengan kami di mana jua mereka berada, maupun sesiapa yang Kau hendaki di kalangan yang belum Islam, maka Engkau berilah taufik dan hidayah kepada mereka dengan suluhan ilmu dan ittiba dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah nur iman, nur Islam dan nur sakinah kepada sesiapa saja yang Kau kehendaki ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslihna sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina tarafata ain. Yang sentiasa hidup Al-Qayyum, berdiri dengan sendiri terus menerus menguruskan makhluk. Kami memohon pertolongan dengan rahmat-Mu, perbaikilah segala urusan kami. Janganlah Engkau menyerahkan nasib kami pada diri kami sendiri walaupun sekelip mata ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wallahu a'lam.